Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. أما بعد. Yang dimuliakan hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan, ruang, taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk hadir sama-sama dapat bertemu dan berada di dalam majlis pengajian mingguan kita bagi membicarakan soal berkaitan dengan fiqh, muamalat dan kewangan Islam daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji. Moga-moga kehadiran kita, perbincangan kita pada malam ini memberikan istifadah dan juga manfaat untuk kebaikan kita bersama di dunia dan di akhirat insyaAllah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu kita membicarakan soal berkaitan dengan perkara yang membatalkan rundingan. Perkara yang membatalkan rundingan kita dah sebut. Yang pertama iaitu sekiranya salah satu pihak itu yang mahu membatalkan rundingan tersebut dan dipersetujui oleh pihak yang kedua, kecuali dalam soal berkaitan dengan qisas. Sekiranya telah dipersetujui satu rundingan itu, maka tidak lagi boleh dibatalkan. Dan insyaAllah pada malam ini kita masuk kepada poin yang kedua dalam perkara yang membatalkan rundingan pada muka surat 256. Muka surat 256. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Perkara yang membatalkan rundingan yang kedua iaitu penyerahan semula disebabkan khiyarul aib, iaitu kecatatan. Bab khiyarul aib, bab khiyar kita dah belajar di awal-awal selepas bab jual beli dahulu. Dia ada khiyarul syarat, khiyarul majlis dan khiyarul aib. Kalau ikut ada lagi satu perbahasan namanya khiyarul ru'yah, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak dimasukkan perbahasan tentang perkara tersebut. Jadi khiyarul aib ni iaitu ada ataupun wujud kecatatan pada barang yang telah diserahkan. Begitu juga dalam rundingan. Sekiranya telah dibuat rundingan oleh kedua-dua pihak bersetuju di atas suatu rundingan, contohnya melibatkan kita kata rundingan tersebut penggantian yang melibatkan barang. Tiba-tiba barang yang diserahkan itu setelah rundingan dilakukan itu didapati barang tersebut terdapat kerosakan ataupun kecatatan, maka hal ini menyebabkan akad rundingan yang telah dipersetujui itu boleh dibatalkan. Maknanya membatalkan akad rundingan tersebut. Jadi dia kata contohnya, apabila seseorang berunding untuk memperolehi sesuatu barangan, setelah dia memperolehi barangan tersebut, dia dapati terdapat kecatatan yang boleh merendahkan nilainya menurut amalan ketika itu, seperti mana yang dibincangkan dalam jual beli. Maknanya mengikut kepada uruf, kerosakan tadi menyebabkan barang itu menyusut nilai dia. Walaupun kadang-kadang kita tengok
alah macam sikit je pun rosak. Tapi pada uruf, pada adatnya, kerosakan yang wujud itu boleh menyebabkan susut nilai pada barang tersebut, maka dia dianggap sebagai khiyarul, dianggap sebagai aib ataupun kecatatan. Maka orang ini berhak meminta khiyar dan mengembalikannya. Jadi contoh A dan B dah berunding, maka B bersetuju supaya A menggantikan barangnya tadi dengan suatu barang yang lain. Barang tadi digantikan dengan barang yang lain, dan A pun bersetuju, maknanya mereka dah buat rundingan. Lalu A pun serahkan barang kepada B. Jadi B tadi bila dah setuju, dapat dah serahan barang tadi, maka tengok-tengok barang yang dia terima itu setelah dia berpisah daripada majlis akad tadi, dia dapati ada kerosakan pada barang tersebut. Mereka dah buat rundingan, setuju terima barang, cuma dia tak tahu kata barang tu ada rosak. Bila balik rumah tengok-tengok, barang yang diserahkan tadi itu ada kerosakan. Maka pada waktu itu B tadi berhak untuk menuntut khiyar. Maknanya menuntut khiyar ni apa? Iaitu dia boleh membatalkan akad itu sekiranya dia kehendaki. Kalau dia nak lah. Tapi kalau B kata tak apalah, rosak sikit je pun, benda ni tak adalah kata mengganggu ataupun kita kata menyebabkan hilang terus fungsi barang tadi, maka diterima. Itu tak ada masalah. Sebab khiyar ini adalah sabit bagi pihak yang menerima barang itu. Dia yang berhak, sama ada dia nak batalkan akad ataupun nak teruskan. Macam kita lah, kadang-kadang ialah beli barang tadi, balik-balik rumah tengok ada rosak lah, rosak sikit je, boleh baiki. Kadang-kadang kos tak sampai pun RM2-3 kan, contoh. Ataupun ada sikit rosak yang tak, kita kata alah boleh bertolak ansur, maka kita terima je. Maka tak ada masalah. Sama juga dalam keadaan ni, B tadi, kalau dia terima barang tadi, dia tengok ada rosak, cacat, tapi masih boleh guna barang tu, dan dia kata dia rasa malas nak batalkan rundingan, maka boleh diteruskan. Tapi kalau dia nak batalkan rundingan tersebut pun boleh, sebab barang yang diserahkan tadi ada wujud kecatatan ataupun aib. Mana khiyar ini sabit bagi pihak B tadi, si B. Maknanya boleh bagi dia untuk terus atau nak batalkan balik rundingan tersebut. Apabila barangan tersebut diserahkan semula, rundingan tersebut dengan sendirinya terbatal dan tidak sah. Jadi kalau B kata, nah lah ambil balik barang ni, ada rosak, dia kata barang ni, aku buat rundingan dengan kamu ni, nak barang yang elok, kamu serah barang yang rosak. Jadi B pun bagi balik pada A. Maka dengan memulangkan kembali barang tersebut, bermakna dia ingin membatalkan rundingan. Mana kalau nak buat rundingan, kena buat rundingan yang baru dengan menggantikan barang yang lain yang elok. Boleh nak buat balik rundingan, tak ada masalah. Bila terbatas satu rundingan, kita nak buat rundingan yang lain, boleh. Maknanya buat akad yang baru, buat akad rundingan yang baru dengan menggantikan barang yang baru. Jangan buat balik rundingan yang baru, bagi barang yang sama juga. Tak jadi juga. Itu perkara kedua yang membatalkan rundingan. Habis sebab berkaitan perkara yang membatalkan rundingan. Seterusnya, hukum sesuatu rundingan setelah dibatalkan. Hukum di sini maknanya apakah implikasi apabila suatu rundingan itu dibatalkan, apakah kesan dia ataupun implikasi daripada pembatalan akad itu. Itu maksud hukum. Bukan maksud hukum di sini wajib, harus, sunat, bukan. Mana implikasi dia, kesan daripada pembatalan akad itu, apa yang akan berlaku. Setelah sesuatu rundingan dibatalkan, pendakwa boleh mengemukakan semula dakwaannya. Jika rundingan tersebut membabitkan penafian sesuatu, seperti yang anda sedia maklum, rundingan yang disertakan dengan penafian adalah tidak sah pada dasarnya. Okey, jadi contoh dah nak batalkan rundingan, telah dibatalkan. Dia kata setelah suatu rundingan dibatalkan, pendakwa boleh mengemukakan semula dakwaannya. Bila dah batalkan, makna si P tadi tak puas hati lah. Dia kata A serahkan pada dia barang yang rosak. Dia kemukakan balik dakwaan. Dia kemukakan balik dakwaan bahawa barang yang diterima tadi adalah berlakunya kecatatan, aib ataupun rosak. Jadi dia kata jika rundingan tersebut membabitkan penafian, tapi kalau
rundingan tadi membabitkan penafian. Maknanya A kata taklah, aku tak ada pun bagi barang yang rosak dan sebagainya. Maknanya menafikan dakwaan tersebut. Seperti yang anda sedia maklum, rundingan yang disertakan dengan penafian adalah tidak sah pada dasarnya. Jadi rundingan yang disertakan dengan penafian, maknanya dia menolak dakwaan itu, maknanya kita anggap rundingan tak pernah berlaku. Tak sah rundingan yang wujudnya penafian. Sebab rundingan ni dia mestilah persetujuan kedua-dua pihak. Bila ada satu pihak yang kata kami tak buat pun rundingan, menunjukkan rundingan tidak pernah berlaku. Sebab apa? Orang yang menafikan itu menunjukkan dia tidak bersetuju untuk melakukan rundingan. Bila dia tak setuju, maknanya rundingan itu tidak sah. Sebab rundingan ini sama seperti jual beli, dia mesti wujud persetujuan kedua-dua pihak. Dia mesti persetujuan. Bila ada satu pihak menafikan, menunjukkan bahawa rundingan tersebut tidak sah, seperti jual beli. Bila satu pihak tak setuju nak jual, mana boleh satu pihak lagi tiba-tiba nak beli. Kalau nak beli juga berlaku juga akad menunjukkan mesti akan wujud suatu paksaan ataupun apa-apa unsur lain yang menyebabkan orang itu terpaksa bersetuju. Jika rundingan tersebut disertakan dengan pengakuan, pihak pendakwa boleh menuntut semula hanya barangan yang didakwa sahaja daripada pihak yang didakwa, kerana pembatalan rundingan tersebut menjadikannya seolah-olah tidak wujud. Jadi kalau A dan B memang dah bersetuju buat rundingan, lalu didapati ada barang yang rosak, maka dibawa perkara ini kepada pihak berkuasa lah, kalau kita hari ini mahkamah lah. Lalu diputuskan bahawa memang berlaku rundingan tersebut, kedua-dua pihak bersetuju, maka A kena gantikan balik barang B tadi, sebab dia serahkan barang yang rosak. Cuma barangan yang diserahkan tadi itu mestilah barangan yang didakwa sahaja. Maknanya membabitkan barang yang didakwa sahaja, barang yang sama. Barang yang sama ni maknanya bukan yang rosak lah, maknanya barang yang sama jenis, tak boleh digantikan dengan barang yang lain. Bila mereka setuju, contohnya rundingan tersebut dia minta ganti sebuah komputer riba, contohlah, maka barang yang nak didakwa tersebut pun, yang nak kita kata dikemukakan tersebut, mestilah barang yang sama. Tak boleh tiba-tiba nak tukar barang yang lain. Itu syarat dia. Kerana apa? Kerana bila akad rundingan dibatalkan, seolah-olah rundingan tidak pernah berlaku. Macam jual beli lah. Jual beli, kita beli barang dia, dia bayar pada kita duit. Kita beli barang dia, maknanya dia serah barang, kita bagi duit pada dia. Tapi contoh, jual beli tersebut tak sah, maka ibarat jual beli tersebut tidak pernah berlaku. Maka apa yang berlaku? Orang tadi kena serah balik duit kepada kita, kita kena serahkan balik barang kepada dia. Itu kalau jual beli yang tidak sah. Maka rundingan begitu juga. Bila rundingan tersebut terbatal, tidak sah, makna B tadi kena serahkan balik barang yang rosak kepada A, dan A kena gantikan barang yang baru kepada B. Itu syarat dia, kaedah dia. Sebab apa? Seolah-olah akad tak pernah berlaku, rundingan tak pernah berlaku. Macam kita solat lah. Solat tapi tak ambil wuduk. Memang pada hakikatnya kita nampak perbuatan solat itu dilakukan, tapi pada syarak solat itu tak ada nilai. Belum lagi dibuat. Pada perkiraan syarak, solat belum didirikan. Walaupun dia buat 1000 rakaat, tapi sebab tak ada wuduk, maka tak dikira satu pun. Apa yang dia kena buat? Dia kena ambil wuduk dan dia solat, baru dikira. Jadi perkiraan yang dikira di sini pada syarak, bukan pada panca indera kita. Kadang-kadang kita nampak jual beli berlaku jual beli, tapi jual beli tersebut tidak sah, maka pada syarak pertukaran barang dengan wang tadi itu sebenarnya tidak berlaku pun, perlu diserahkan kembali. Itu hakikat dia. Maka yang dikira, yang diiktibar adalah pada syarak, bukan pada perkiraan panca indera luaran hakikat yang kita nampak. Semua perkara akan kembali semula seperti mana keadaan sebelum rundingan yang dibatalkan. Jadi kalau A serahkan barang yang rosak pada B, B mengemukakan dakwaan, maka barang yang B terima kena serah balik kepada A. Maka ibarat tak pernah berlaku rundingan.
Jadi nak buat macam mana? A kena ganti balik apa yang dia perlu gantikan kembali kepada B tadi. Kalau dia contoh dia berhutang 1,000, masa buat rundingan dia nak gantikan dengan komputer riba. Tiba-tiba komputer riba yang dia bagi tadi rosak, maka dibuat dakwaan, maka B kembalikan komputer riba kepada A. Jadi apa yang berlaku? Rundingan tu batal. A nak kena buat apa? Ganti balik 1,000, kecuali dia buat rundingan yang baru dengan B. Itu syarat dia. Dia kena buat rundingan yang baru dengan B. Kalau tidak, ibarat dia apa yang kena buat? A kena ganti 1,000 yang asal yang dia berhutang kepada B. Rundingan ni tujuan dia untuk sama ada nak menggantikan barang yang lain, ataupun tujuan dia untuk menggugurkan hak tadi. Kita dah belajar sebelum ni di awal-awal. Rundingan boleh jadi dia diskaun separuh, boleh jadi dia ganti dengan barang yang lain, boleh jadi dia hapuskan terus. A berhutang dengan B, buat rundingan, A kata B tak payah bayar lah, aku halalkan, pun boleh jadi kat tu rundingan juga. Jadi rundingan ni ada beberapa jenis ataupun kategori. Habis bab rundingan. Punya lama, daripada sebelum PKP lagi bab rundingan ni. Lamanya bukan sebab banyak, tapi sebab banyak cuti. Ada soalan kaitan rundingan ni sebelum kita masuk kepada bab yang baru, iaitu hawalah ataupun bab pemindahan hutang. Ada tak soalan kaitan dengan rundingan ini yang masih tak jelas ataupun sama-sama? Rasanya insya-Allah kot, sebab kita berulang benda yang sama, ulang setiap minggu kita beri contoh. InsyaAllah ingat kot. Okay, kita masuk kepada bab yang baru, iaitu pemindahan hutang, ataupun namanya istilahnya hawalah. Hawalah, pemindahan hutang. Pengertian dia, menurut bahasa, hawalah ialah pemindahan atau perpindahan. Jadi dari segi bahasa, hawalah, hawil. Bila kita, kalau orang yang pernah belajar bahasa Arab, kalau ambil exam bahasa Arab, dia kata hawil, makna tukarkan, makna ubah ataupun pindah. Hawil tadi. Jadi hawalah ini maknanya iaitu dari segi bahasa pemindahan ataupun perpindahan. Menurut istilah fuqaha di dalam Al-Misbahul Munir, hawalah ialah kontrak yang menyebabkan pemindahan hutang daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Jadi bila sebut bab hawalah dalam muamalat, dia merujuk kepada perpindahan hutang. Dia bukan pindah rumah, bukan pindah apa lagi, pemilikan dan sebagainya, tak. Dia lebih merujuk kepada pemindahan hutang daripada suatu pihak kepada suatu pihak yang lain. Kita banyak buat dalam kehidupan kita ni. A berhutang dengan B, C berhutang dengan A, berhutang dengan B, A berhutang dengan B, makna A kena bayar kepada B. Tiba-tiba C berhutang dengan A, jadi A kata C hang bayar terus je kepada B. Betul tak? Kita nak buat jalan mudah, A tak payah dah bayar kepada B, terus C yang bayar hutang A tadi kepada B, sebab A juga berhutang dengan B, C berhutang dengan A, makna dia transfer hutang tadi. Saya berhutang dengan seseorang, dalam masa yang sama orang lain berhutang dengan saya, jadi saya suruh orang ni bayar je lah pada dia terus. Itu dipanggil pemindahan hutang tadi. Kita selalu buat tu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita malas dah, kita terus suruh orang yang berhutang dengan kita bayar hutang kita yang kita berhutang dengan orang lain. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Kita tengok boleh tak sewenang-wenang kita buat, ataupun dia terdapat dia punya syarat-syarat. Menurut Al-Mughniyul Muhtaj, Mughni Muhtaj ni kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, antara kitab-kitab besar lah dalam mazhab Syafi'i, Mughni Muhtaj ni. Cuma kalau nak baca tu dia bahasa Arab, dan dia penggunaan bahasa dia agak berat. Dia kitab-kitab, dia panggil kitab-kitab turah bahasa Arab. Kita biasa dengar turah Jawi kan. Turah Jawi tu simple, tak tebal. Ini dia punya kitab memang tebal. Mughni Muhtaj, saya sempat belajar ketika di Jordan kitab ni. Memang perbahasan dia punya kitab, tuan-tuan pernah tengok kitab Jawi, ini kitab Arab, dia punya syarah dia ada kat tepi-tepi sekali. Dia punya buat kotak, kat luar dia pun ada syarah-syarah tepi-tepi tu. Jadi susah sikit. Kalau kitab macam Fiqh Mahaji ni yang kita belajar dalam bahasa Arab ni, dia adalah yang telah dimudahkan bahasa dia. Kalau baca mudah bagi orang yang ada basic bahasa Arab sikit pun dah boleh baca.
maknanya. Tapi kalau murni muhtaj ni, makna kita kena dalami istilah-istilah dia dulu. Dia agak berat. Dia kitab turas, termasuk dalam rujukan utama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi dalam kitab Mughnil Muhtaj, istilah ini merujuk kepada perpindahan hutang daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Sama je lah, maknanya pemindahan satu hutang daripada pihak kepada pihak yang lain. Tuan-tuan, perempuan tengok nota kaki kat bawah tu, dia kata nombor 49. Dia kata ulama mazhab Hanafi mendefinisikan pindah hutang sebagai memindahkan tuntutan daripada tanggungan daripada si berhutang kepada tanggungan orang yang sedia mengambil tanggungan. Hawalah juga boleh jadi makna orang ni berhutang tapi hak nak membayar orang lain yang ambil alih. Macam kita hari ni macam lebih kurang macam jaminan. Tapi kita nak bincang dalam bab hutang, bab pemindahan hutang. Kita berhutang, hutang kita pindah pada pihak lain, orang lain yang tolong bayar hutang kita. Itu juga didefinisikan oleh ulama dalam mazhab Hanafi. Kalau kita berhutang dengan seseorang dan tak ada orang jamin hutang kita, maka wajib kalau ada kita punya anak-anak dan sebagainya untuk bayarkan bagi pihak kita. Pernah berlaku dalam kalangan sahabat yang meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang. Saya sudah sebut cerita tentang sahabat yang mana Rasulullah enggan mensolatkan jenazahnya, sehinggalah ada seorang sahabat yang sanggup untuk menjamin hutang tersebut. Barulah Rasulullah setuju untuk solatkan jenazah tersebut. Menunjukkan hak berkaitan dengan manusia ni berat. Berat. Kalau ikut seorang Muslim bila mati menjadi kefarduan kifayah, fardu kifayah kepada kita untuk kita menguruskan jenazahnya, solatkan dia, mengkafankan dia dan juga mengkebumikan dia. Dan solat Rasulullah, kenapa Rasulullah enggan solatkan ini? Kerana solat Rasulullah itu adalah suatu rahmat. Bila Rasulullah mensolatkan jenazah ke atas seseorang yang meninggal pada zaman baginda, itu adalah suatu rahmat. Jadi orang yang berhutang, maka dia punya amalan tadi kita kata tergantung. Sebab itu Rasulullah enggan mensolatkan dia, sehingga ada sahabat yang menjamin hutang lelaki tersebut yang meninggal tadi, barulah Rasulullah setuju untuk solatkan. Jadi kalau orang yang mati tak ada siapa yang nak bayar hutang dia, maka ke atas orang yang memberi hutang itu disunatkan, digalak-galak sangat kan untuk menghalalkan hutang tersebut. Sebab itu kita dalam Islam ini, kita kalau setakat hutang tadi kita rasa tak boleh pun nak ubah hidup kita jadi 100 bukan 360 darjah jadi lebih baik, maka kita halal. Setakat orang berhutang 100, takkan kita nak tuntut di akhirat kelak yang akan menyebabkan dia merana di sana. Hutang rumah, hutang kereta kita hari ini kita ada jaminan. Bila seseorang itu meninggal, hutang tersebut tak perlu dilunaskan. Itu ada dalam perjanjian. Kalau kita tengok dalam pembelian rumah, contoh macam saya beli rumah, saya meninggal, maka rumah tersebut jadi hak kepada, kalau kita kata makna jadi hak pewarisan pusaka, insurans. Maknanya bila seorang itu meninggal, dia memang ada dalam perjanjian hari ini. Sebab hari ini ialah hutang rumah bukannya 10 tahun, 30 tahun baru nak selesai. Kalau kereta mungkinlah 9 tahun maksimum. Jadi dalam hal ini dia ada perjanjian dia. Kalau rumah lah, kalau kereta saya tak pasti. Kalau meninggal rasanya orang lain kena sambung bayar. Kalau rumah tak. Bila orang yang beli rumah tersebut, contoh dia baru bayar 10 tahun, tiba-tiba dah meninggal, ada baki 20 tahun, maka rumah tersebut terus kita kata jadi hak milik dia punya waris. Itu kaedah dia. Dia ada badan yang menjamin kita. Sebab itu rumah beli 250,000, terbayar secara ansuran, cuba kalkulate nilai dia setengah juta, darab 2. Itu yang berlaku lah. Jadi sebab itulah dia boleh cover sebenarnya, mengcover antara orang ni dengan orang yang lain. Rumah kalau 500,000, tuan-tuan kalkulate yang perlu bayar untuk tempoh 30 tahun lebih pada 1 juta. Tapi secara ansuran dia tak jadi riba, sebab kita bayar secara ansuran.
Yang jadi riba kalau kita beli dia buat pilihan, ataupun bila lambat bayar dia naik. Selain daripada kita kata denda di atas kelewatan untuk pengurusan tu lain lah. Dia dalam bab jual beli boleh. Kita nak beli contoh, dia kata aku jual rumah ini kalau kau beli secara cash 250,000. Lepas tu dia cerita kita kalau nak beli secara hutang 500,000. Kita pun fikir nak yang mana. Lepas tu baru kita buat akad dengan dia. Tu boleh. Yang tak boleh, dia masukkan dua-dua itu dalam satu akad. Aku jual rumah ini kepada kamu dengan harga 250,000 sekiranya secara tunai, ataupun RM500,000 sekiranya secara ansuran. Kita pun kata aku beli secara ansuran, maka jual beli tersebut haram. Kerana apa? Ada dua jual beli dalam satu akad. Yang pertama jual beli secara tunai, yang kedua jual beli secara ansuran. Itu tak boleh. Kita hari ni kita tak buat macam tu. Kita pergi bincang dulu, tanya ni kalau saya beli tunai macam mana tuan? Dia pun cerita, kalau tuan beli tunai harga dia sekian-sekian. Kalau ansuran pula, okey, kalau ansuran pula sekian-sekian harga. Kita pun okey, baru kita buat akad dengan dia. Persetujuan saya nak beli secara ansuran, maka tak ada masalah. Walaupun harga dia berbeza dengan harga yang tunai. Sebab itu akad yang lain. Itu yang banyak kita buat hari ni. Cuma kebanyakan biasanya orang tak nak jual tunai. Setengah kedai, kalau motor ke kita, kereta kita nak beli cash, dia tak nak jual. Dia nak kita beli secara ansuran sebab dia nak untung. Itu yang berlaku hari ni lah. Kalau kita ni contoh saya ada niat nak bagi seorang RM1,000 lah contoh lah nak bagi kepada seseorang. Nak bagi seorang lah RM1,000. Okey. Jadi saya niat nak bagi saya. Niat je lah. Tapi saya tak bagi. Tak ada masalah. Niat tak ada masalah. Niat ni belum lagi dikira sebagai janji. Yalah kita niat nak buat kebaikan ni banyak. Tu kalau dengan manusia yang kita niat dengan Allah. Aku malam ni nak bangun tahajud. Bangun-bangun esok terkejut pukul 7. Banyak je kan. Niat esok nak puasa. Dah hati terlintas, tapi bangun tak puasa pun, aduh tak agak nak puasa ni. Contoh. Tak ada masalah. Dalam bab niat memang ada hadis yang bahawa siapa yang dia niat melakukan sesuatu kebaikan lalu dia buat, maka Allah bagi dua. Satu kebajikan dia niat tadi, yang kedua sebab dia buat. Tapi kalau orang tu niat saja nak buat kebaikan, dia belum buat pun dah dikira satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam Islam kita diajar tak apa, niat nak buat benda yang baik itu kita anggap itu sebagai suatu keazaman kita. Tak berlaku, tak jadi buat, itu bukan urusan kita. Kita yang penting ada matlamat nak buat kebaikan. Macam kita nak semayang lah, dah pergi semayang Zuhur balik rumah, niat asal saat itu nak pergi semayang, tiba-tiba hujan lebat, tiba-tiba berlaku sesuatu yang tak boleh kita pergi, maka dapat pahala. Pada hari ini kita di musim corona virus ni, COVID-19 ni. Pada awal-awal dulu, orang yang biasa pergi masjid, dia terasa bila tak boleh pergi masjid. Di awal PKP dulu lah, sekarang dah boleh lah. Tapi bila dah boleh, tak ramai pula orang. Masa tak boleh dulu, ramai pula orang kita kata luahkan perasaan kenapa tak boleh sembahyang jemaah dan sebagainya. Jadi orang yang dah biasa pergi masjid, tiba-tiba tertegah dia untuk pergi disebabkan sesuatu. Antaranya perintah daripada ulil amri lah, pemerintah atas dasar nak menjaga maslahah semua. Maka dia dicatat kebaikan yang selama ni dia buat itu walaupun dia solat di rumah. Itu ada hadis. Ada hadis tentang orang yang dah biasa buat kebaikan tiba-tiba terhalang daripada dia buat kebaikan itu dalam masa dia memang niat nak buat, tapi terhalang, tak dapat buat, maka Allah cantikkan juga kebajikan yang biasa dia buat tersebut. Jadi niat yang baik tak ada masalah. Tapi kalau dah janji dengan orang, aku nak bagi kau 1,000, tak bagi, boleh, itu harta kita, tapi berdosa kerana melanggar janji, kerana memungkiri janji. Janji, dosa tu pada mungkir janji tu, bukan pada tak bagi duit, pada mungkir janji. Kalau dia pun setuju, tak apalah, aku faham keadaan kau ini, maka dia pun maafkan kita, tak ada masalah. Sebab dalam bab mungkir janji tu kena jaga-jaga. Nabi sebut dalam hadis ayatul munafiq thalatha. Tanda orang-orang munafik itu ada 3. Dalam riwayat lain sebut ada 4. Salah satunya orang yang berjanji lalu dia memungkiri janji dia. Ini berbeza dengan jaminan yang menggabungkan tuntutan,
bukan memindahkan tuntutan, yang mana si berhutang tidak boleh menuntut pemindahan selepas pindah hutang menurut kesepakatan ulama. Cuma dalam bab ini mazhab Hanafi tadi dia kata bezanya dengan bab jaminan yang saya sebut tadi lah, dia hampir sama macam jaminan lah. Kita berhutang, orang lain bayar. Jaminan pun macam tu juga. Kalau orang tu sanggup menjadi penjamin kita, bila orang tu tak mampu bayar, penjamin lah yang jadi mangsa kena bayar kepada bagi pihak si yang berhutang. Cuma dia kata ini berbeza dengan jaminan yang menggabungkan tuntutan, bukan memindahkan tuntutan, yang mana si berhutang tidak boleh menuntut pemindahan selepas pindah hutang menurut kesepakatan ulama. Cuma bezanya dalam jaminan, orang yang menjamin memang dia kena bayar bagi pihak orang yang berhutang, tapi dia boleh tuntut daripada orang yang berhutang tu semula untuk bayar pada dia selepas dia selesaikan bagi pihak berhutang. Tapi kalau bab hawalah, bila orang tidak setuju mengambil alih hutang orang ini, maka orang tu tak boleh tuntut balik dah hutang daripada orang yang dia sanggup untuk kita kata mengambil hutang tadi. Itu beza dia dalam mazhab Hanafi, ada perbezaan sikit dengan bab jaminan. Kesahihan menurut syarak. Makna kesahihan menurut syarak ini iaitu adanya dalil, dipanggil dalil masyru'iyyatihi, pensyariatan berkaitan dengan hawalah ini. Itu makna sahih, kesahihan menurut syarak. Dalil yang membenarkan hawalah ialah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Maqlul ghani zulmun, fa idza utbi'a ahadukum ala mali falyatba." Melambatkan pembayaran hutang oleh orang kaya, maqlul ghani zulm, Nabi kata. Orang kaya dia ada duit, dia mampu untuk bayar tapi sengaja lambat-lambatkan, maka Nabi kata itu adalah suatu kezaliman. Maqlul ghani zulm. Apabila salah seorang daripada kamu dibawa kepada orang kaya yang lain, maka ikutlah. Poin dia yang kedua tu. Contoh orang ni berhutang, ada orang kaya lain yang sanggup bayar bagi pihak dia, maka ikutlah. Mana boleh, tak ada masalah. Dalam riwayat Ahmad disebut, "Wa man uhila ala mali'in falyahtal." Sesiapa yang dipindahkan kepada orang kaya yang lain, maka berpindahlah. Pindah sini makna siapa yang dipindahkan hutangnya dengan sebab dia tak mampu nak bayar kepada orang lain, iaitu yang lebih kaya, maka berbuatlah demikian, maka boleh, Nabi kata. Sebab itu kita dalam Islam ini diajar orang kaya ini wajib untuk menunaikan zakat. Tujuan dia apa? Supaya dapat meringankan beban orang-orang yang fakir dan miskin. Selain daripada dalam Islam ada juga infak, ada juga sedekah, ada juga ibadat-ibadat yang lain yang kita kata perlu mengeluarkan harta. Tujuan dia untuk apa? Untuk dikongsi bersama. Islam ini kehidupan cara dia. Bukan harta kamu punya semua. Tak. Berbeza dengan orang bukan Islam. Harta mereka simpan. Duit yang banyak, orang kaya dalam dunia ni kebanyakan orang bukan Islam lah, kita katakan ranking billionaire dan sebagainya. Tapi harta mereka tak dikongsikan dengan orang lain. Dalam Islam tak. Bila cukup saja nisab, contoh kita kata 15,000 hari ni lah kita ambil sekurang-kurang nisab, maka perlu dikeluarkan 2.5% daripada harta tersebut kepada orang fakir miskin. Kalau dia memiliki, kita kata perniagaan, keuntungan bernilai 1 bilion. 1 bilion ni makna 1,000 juta lah. Bila 1,000 juta, dia kena keluarkan 2.5%. 2.5% tu bersamaan dengan 20 juta, 25 juta. 25 juta dia kena keluarkan daripada nilai keuntungan tersebut sebagai zakat. Banyak tak manfaat yang boleh diterima oleh orang fakir? Banyak. Sebab itu Islam menjaga pada kita begitu. Harta yang ada bukan untuk pemiliknya saja, bahkan untuk dikongsi bersama. Sebab bila tak dikongsikan, itu yang berlaku masalah sosial dalam masyarakat. Orang masuk curi, pecah rumah, rompak dan sebagainya. Sebab apa? Ada orang miskin yang tak mempunyai wang, tak mempunyai duit dan sebagainya, harta, yang menyebabkan terpaksa buat benda-benda yang sebegini. Hari ini kita di Malaysia banyaknya yang pecah rumah, masuk rompak dan sebagainya, bukan sebab dia tak ada harta, tapi dia habiskan duit dia untuk
isap dadah dan sebagainya, itu lain. Tak sama dengan keadaan orang fakir dan miskin tadi. Orang kaya di sini ialah orang berhutang yang mampu membayar hutangnya. Jadi matlul ghani maknanya kaya di sini ialah ada duit tapi tak nak bayar. Ada juga macam tu, dia kaya, dia mampu je bayar tapi tak nak bayar hutang. Sengaja lewat-lewat kan. Bila orang minta hutang, bagi banyak alasan dan sebagainya. Sedangkan dalam akaun dia, di rumah dia, harta dia tadi melimpah ruah. Dia boleh bayar. Kalau bayar tadi tak terjejah langsung kehidupan dia. Maka perbuatan yang sebegini dianggap zalim. Dalam hadis yang lain disebut bahawa orang yang sengaja melambat-lambatkan ini, sedangkan dia mampu untuk membayar hutang, maka Nabi kata hillu irdahu, halal dia punya maruah. Apa maknanya? Kita boleh sebut tentang keburukan dia ini supaya orang tahu. Dalam masa yang sama supaya dia membayar cepat hutang dia tadi. Kata jangan bagi hutang pada dia. Dia ni ada duit tapi hutang dengan orang tak nak bayar. Kita cerita pada orang lain. Maka boleh. Sekadar untuk bagi kesedaran kepada dia. Asalnya dalam Islam tak boleh kita buka aib seseorang, cerita tentang keburukan dia ni sekian-sekian dan sebagainya. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu syarak beri keizinan. Sama juga kita duduk di kampung dan sebagainya. Kita kenal jiran kita ni seorang perempuan yang jahat. Dia ni kaki disko malam dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang nak masuk minang dia. Dan orang tu tak kenal perempuan tu, perangai dia macam mana. Tapi kita kenal perangai dia. Maka kita boleh untuk berjumpa dengan si pengantin tadi, yang bakal tadi tu, yang nak meminang tadi, untuk ceritakan tentang keburukan wanita ini. Yang betul lah, jangan cerita yang bohong. Ini tak buat cerita sebab kita nak kat dia, kita buat cerita, itu tak boleh. Tapi kita cerita betul keburukan dia. Dia ni kaki minum arak, kaki disko, keluar dengan laki tu, dengan laki ni. Mungkin orang yang nak masuk minang tadi dia tak kenal perempuan ni macam mana. Dia duduk tengok pakai tudung elok dan sebagainya. Kita yang duduk sebelah ni dah kenal macam-macam perangai yang dia buat. Maka boleh ceritakan keburukan perempuan ini kepada orang yang nak masuk minang lelaki tersebut. Tujuan dia apa? Supaya menyelamatkan lelaki ini daripada wanita-wanita yang jahat ini. Begitu juga wanita lain. Kalau dia tahu yang nak masuk minang tadi seorang lelaki yang jahat, maknanya yang buruk akhlaknya, kita juga boleh bagi tahu kepada pihak pengantin perempuan tentang sifat lelaki ini dan sebagainya. Tapi dengan sekadar sajalah. Jangan cerita satu kampung, cukup cerita kepada keluarga perempuan tersebut. Ini tak dia heboh satu kampung, lelaki ni perangai ni macam ni macam ni. Itu tak boleh. Kerana melebihi daripada apa yang dibenarkan oleh syarak. Zalim ialah melanggar hak orang lain dan ia diharamkan. Makna zalim ni ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita selalu dengar lah, bila sebut adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim ni ialah tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Contohnya apa? Kita berhenti seketika, beri galuan pada azan. أشهد أن محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makna zalim, contoh mudah ni, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ni kita hari ni, seseorang yang disahkan positif ataupun diperintahkan untuk kuarantin, dipakaikan gelang dan sebagainya, tiba-tiba dia datang juga solat dekat masjid ataupun surau. Dia nak buat kebaikan, tapi dalam masa yang sama, keadaan dia itu tak sesuai untuk duduk bersama orang lain. Sebab perintah syarak, orang yang dijangkiti wabak yang boleh merebak kepada orang lain, Nabi kata jangan keluar daripada rumah. Dalam riwayat lain sebut idza waqa'a ta'un bi ardin wa antum fiha, Nabi kata apabila berlaku suatu wabak dalam suatu wilayah dan kamu berada dalam wilayah tersebut, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Dan apabila kamu berada di luar daripada wilayah yang berlakunya wabak, maka jangan, Nabi kata jangan masuk. Jadi kalau orang yang contohnya kita kata positif ataupun di kuarantin dan sebagainya, lalu dia pergi ke tempat awam, maka perbuatan itu juga dianggap zalim. Kenapa? Meletakkan sesuatu tak kena pada keadaan. Itu makna zalim secara umum. Jadi orang yang kaya pun begitu juga. Kalau melambatkan hutang, kerana dia meletakkan sesuatu yang tak kena pada tempat, kerana dia mampu bayar tapi dia sengaja lambat-lambatkan. Sebab itu syarak kata orang yang sengaja melambatkan bayar hutang itu dianggap zulum. Perbuatan tersebut dianggap suatu kezaliman, yang mana ianya adalah diharamkan di dalam Islam. Salah seorang daripada kamu dibawa, bermaksud sesiapa di kalangan kamu yang hutangnya dipindahkan kepada orang lain. Maknanya Nabi kata barang siapa yang dibawa, maknanya di sini iaitu orang yang berhutang tadi yang dipindahkan kepada orang lain. Maknanya orang yang berhutang itulah orang yang dibawa tadi. Orang kaya yang lain di sini ialah orang kaya yang mampu melunaskan hutangnya. Nabi kata barang siapa yang dibawa kepada orang kaya yang lain, maka pergilah atau berpindahlah kepada ia. Maknanya di sini orang kaya yang lain ialah orang kaya yang lain yang sanggup untuk membayar hutang bagi pihak dia. Maknanya ada orang kaya kadang-kadang dia baik hati, dia kata tak apa, hutang dia tadi saya tolong bayarkan. Itu makna orang kaya lain dalam hadis tersebut. Berpindahlah bermaksud terimalah pemindahan, iaitu hawalah tersebut. Makna Nabi kata berpindah itu bukan berpindah rumah, makna terimalah pemindahan hutang tersebut. Seluruh umat Islam pada sepanjang zaman telah sependapat pemindahan hutang dibenarkan dan bertepatan dengan syarak. Tidak pernah timbul sebarang pendapat yang menentang amalan ini. Maka para ulama daripada zaman dahulu sehingga ke hari ini semua sepakat menerima amalan hawalah ini. Yang pertama sebab Nabi sendiri yang membenarkan, dan dalam Islam sendiri pun menggalakkan perbuatan tersebut. Yang kedua, dari segi urufnya kita terima benda ini, tak jadi masalah, tak timbul kita kata perkara yang menyebabkan pertelikahan. Kerana hawalah ini dia melibatkan persetujuan pihak ketiga untuk membayar hutang bagi pihak yang berhutang tadi. Persetujuan itu menunjukkan bahawa dia redha, maka dia tidak akan menimbulkan perbalahan ataupun persengketaan. Jumhur ulama berpendapat ayat perintah yang dinyatakan dalam hadis di atas, iaitu ikutlah dan berpindahlah, hanyalah merupakan perintah sunat atau sekadar suatu galakan, bukan merujuk kepada perintah wajib. Jadi kita belajar dalam ilmu usul fiqh, kalau tuan-tuan pernah dengar lah, al-amru yufidul wujub, suruhan itu menunjukkan wajib. Tetapi dia bukan dalam semua perkara bila kata suruh menunjukkan wajib, tak. Dalam perkara adab, bila suruh menunjukkan sunat. Dalam bab hutang ini juga, hawalah ini suruhan tadi, ulama kata bukan maknanya wajib, tetapi maknanya sunat ataupun galakan. Tapi kalau dalam ibadat, bila suruh maknanya wajib. Allah suruh sembahyang, maknanya wajib sembahyang. Allah suruh bayar zakat, maknanya wajib bayar zakat. Tak boleh kita kata galakkan saja solat untuk orang yang nak solat. Aku tak nak solat, tak apa kot, tak payah solat, tak. Dalam ibadat, asal suruhan wajib. Dalam selain perkara ibadat, kebanyakan suruhan itu lebih merujuk kepada sunat dan galakan. Biasanya dalam perkara berkaitan adab, berkaitan dengan kita kata moral. Samalah dalam bab hawalah ni, dia melibatkan kita kata moral ataupun kehidupan bermasyarakat tadi. Maka suruhan di sini lebih kepada makna sunat dan galakan. Dengan ini bermakna sesiapa yang memberi hutang kepada seseorang
lalu penghutang meminta supaya hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain yang akan membayarnya, dia digalakkan menerima pemindahan ini, bukannya diwajibkan. A berhutang dengan B. A datang pada B, dia kata, B, ada orang kaya yang akan setuju untuk bayar hutang aku pada engkau. Maka B ini digalakkan menerima, kita kata, pemindahan hutang tersebut. Digalakkan, sangat digalakkan. Tapi bukan wajib. Kalau dia tak nak, tak apa, tak ada masalah. Tapi digalakkan. Malah pemindahan ini hanya digalakkan jika orang yang mengambil alih hutang tersebut mampu melunaskannya. Tapi syarat galakkan ini, dia kata orang yang nak tolong bayar hutang itu pun orang yang mampu lah. Jangan yang nak tolong bayar hutang dia pun berhutang dengan orang lain. Itu tak boleh lah. Sebab apa? Dia membebankan diri dia sesuatu yang asal bukan bebanan dia. Ditambah lagi bebanan. Dia dah berhutang dengan orang pun dia tak bayar. Lepas tu dia pergi setuju pula dengan orang lain untuk bayar hutang orang itu. Maknanya tak boleh di situ. Haram perbuatan tersebut kerana memudaratkan diri dia sendiri. Di samping tiada sebarang keraguan pada hartanya. Yang kedua, orang yang nak tolong bayar hutang tadi, yang nak ambil alih hutang si penghutang tadi, syarat dia harta dia tadi adalah harta yang betul-betul milik dia, mutaqawwam, harta yang diiktiraf pada syarak, yang ada nilai pada syarak, yang tidak ada keraguan pada harta dia. Tapi kalau dia sendiri pun tokek judi, tokek arak, harta dia boleh tak digunakan untuk bayar hutang milik orang lain? Maka tak boleh. Sebab di situ ada keraguan pada harta dia. Sumber tadi halal ataupun haram, maka tak boleh. Syarat dia orang yang nak bayar hutang, sumber pendapatan dia, harta dia itu adalah daripada sumber yang halal dan boleh dipercayai. Jika orang tersebut tidak berkemampuan melunaskan hutang tersebut, atau harta yang dimilikinya diragui, pemindahan tersebut tidak digalakkan untuk diterima oleh pemiutang. Maka kalau pemiutang tahu orang yang nak tolong bayar hutang bagi pihak penghutang itu dia sendiri tak mampu, maka waktu itu dia tak boleh terima, tak digalakkan, bahkan tak disarankan untuk menerima hawalah tadi. Begitu juga kalau dia tahu orang yang nak bayar hutang tadi harta dia semuanya daripada sumber yang haram ataupun sebahagian besar daripada sumber yang haram, maka tak digalakkan untuk menerima hawalah tersebut. Tapi kalau harta tadi sebagai kecil je harta yang haram, yang lain harta yang halal, maka tak ada masalah. Itu tak apa. Yang tak boleh, yang haram lagi banyak daripada yang halal. Wallahu a'lam. Tapi untuk hari ini bab berkaitan dengan perbahasan muqaddimah berkaitan dengan bab pemindahan hutang ataupun hawalah. Wallahu a'lam. Ada soalan kaitan hawalah ni? Tak ada, mungkin tak nampak lagi sebab baru nak dibahaskan perbahasan ni. Cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Moga-moga kehadiran kita pada malam ini, perbincangan kita memberikan manfaat dan istifadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Soalan. Yang nak tolong bayar bukan Islam, tapi dia kerja sumber yang halal, maka tak ada masalah. Dalam muamalat saya dah sebut hari itu tak disyaratkan Islam. Dalam kebanyakan muamalat tak disyaratkan Islam. Sebab itu kita jual beli dengan dia boleh. Jadi kalau ada kawan kita, dia bukan Islam, tapi dia rapat dengan kita, nak tolong bayar hutang bagi pihak kita, dan kita tahu dia bekerja dengan kita, sumber yang halal, maka tak ada masalah. Tapi kalau kawan kita itu tokek arak, dia tolong bayar bagi kita, tak boleh lah. Macam saya sebut tadi lah, dia tak kira Islam tak Islam, tengok harta dia tadi sumber daripada mana. Wallahu a'lam. Cukuplah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.